Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bersama mahasiswa Melangkah. Bersama kami dalam rancangan 30 minit berbicara santai. pada 14 Oktober yang lalu, kami telah menumbuh bual Tuan Haji Rosnizam dalam membincangkan tentang COVID merubah norma hidup di IPT. Jangan lupa saksikanlah video daripada kami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bersama mahasiswa Melangkah. Saya Zulfian Syah bin Saifullah, moderator anda pada hari ini daripada Jabatan Perdagangan, Diploma Akuntansi Semester 5 yang akan membincangkan tentang COVID-19 merubah hidup di IPT. Saya tidak kesorangan. Saya bersama rakan sekerja saya iaitu Nama saya Minchan. Saya bersama Zulfian Syah untuk membuatkan live FB. Baiklah. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk kita iaitu COVID merubah norma hidup di IPT. Saya bersama panel saya yang satu-satunya segak bergaya iaitu Tuan Haji Rosnizam bin Khamis. Assalamualaikum Tuan Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulakan, Tuan Haji, boleh Tuan Haji perkenalkan diri dulu Tuan Haji. Okey. Siapa Tuan Haji? Berasal dari mana? Tuan Haji? So, moderator kita pun hari ini saya agak bergaya. So, hari ini saya baju korporat ya. Tak boleh Tuan Haji. So, terima kasih banyak-banyak sudi hadir ke bilik saya untuk menemu ramah saya. So, terima kasih banyak-banyak. Nama saya Rosnizam bin Khamis. Saya adalah Timbalan Pengarah Sokongan Akademik di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. So saya dah berkhidmat di PTSS ini sudah 12 tahun. Oh, lama juga. 12 tahun, dan sebelum ni saya adalah sebagai Ketua Jabatan Haiwan Pelajar. Okey, boleh ya? Boleh tak? Baiklah. Kita dah tahu latar belakang Tuan Haji Rosnizam ni, siapa dia, jawatan apa dia pegang di PTSS, iaitu TPSA, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Baiklah Tuan Haji, sebelum kita ke soalan tajuk hari ini, saya ingin bertanyalah sedikit, apakah perbezaan gerak kerja antara KJHCP yang sebelum ni kita tahu Tuan Haji adalah KJHCP sebelum naikkan pangkat. KJHCP ni, kalau anda belum tahu, KJHCP adalah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Baiklah Tuan Haji, apakah perbezaan gerak kerja antara KJHCP dan juga TPSA sebelum dan selepas pandemik COVID-19 ni Tuan Haji? Oh, sebelum dan selepas. Ada perbezaan atau tidak? Okey. Sebelum COVID ini, saya bertugas sebagai Ketua Jabatan Haiwan Pelajar. So, Ketua Jabatan Haiwan Pelajar ni bertanggungjawab berkaitan dengan hak ehwal pelajar dan pembangunan pelajar. Semua yang berkaitan dengan pelajar di bawah hak ehwal pelajar lah, selain daripada akademik. Selain daripada akademik, sebut pelajar, itulah tugas Jabatan Hak Ehwal Pelajar. So pada bulan 3 itu, bila fenomena COVID-19 dah start, so seperti sedia maklum, so Jabatan Hak Ehwal Pelajar ambil tugaslah yang berkaitan dengan COVID ni. Kemudian pada bulan 5 sebenarnya saya dilantik menjadi Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. So di Jabatan Haiwan Pelajar, bila COVID ni, so kita bertindak mengikut SOP yang telah ditetapkan, okey, oleh Kementerian Kesihatan, KMM. So apa yang kita buat, kita first kali kita tubuh bilik gerakan. Tubuh bilik gerakan, kita lengkapkan bilik gerakan dengan jawatan kuasa yang ada, termasuk jawatan kuasa daripada pelajar. Yang mewakili pelajar adalah daripada MPP. So saya sangat berhutang budilah kepada MPP yang sanggup bersusah payah volunteer, okey, untuk menjaga pelajar-pelajar kita yang terperangkap di KAMSIS pada ketika itu. Pada ketika itu ramai yang terperangkap. So jawatan kuasa inilah yang bertanggungjawab menyediakan makan, minum, kemudahan
dari segi perubatan. Perubatan kita dibantu oleh MA, tetapi dari segi susun aturnya adalah volunteer daripada APP ni lah yang bertugas di bilik gerakan. Itulah dia punya keadaan semasa tu. Dan kini bila saya dilantik jadi timbalan penggerak ini, bidang tugasnya agak berbeza. Sekarang ni High Ehwal Pelajar tu di bawah saya, di bawah TPSA. Tetapi tugas saya ni semakin meluas. Dulunya saya fokus kepada pelajar, dan sekarang ni saya fokus kepada sokongan akademik. Sokongan akademik termasuk High Ehwal Pelajar, dari segi penyelenggaraan, dari segi unit ITDC, library, pentadbiran, kewangan. Makin banyak semakin bertambah. So, okeylah, saya terimalah cabaran ni untuk hari ini. Saya cubalah yang terbaik untuk membantu dalam menjayakan akademik. Bidang kita di sini, di PTSS ini adalah akademik. So, saya menyokong 100% untuk akademik. Ya. Sebab sebelum ni Tuan Haji sebagai KJHP, Ketua Jabatan, kami selalu tengok Tuan Haji turun padang. Saya juga sebagai MPP juga. Saya seorang MPP juga. Tapi saya tak ada ketika itu, ketika pandemik tu. Itu yang rasa terkilan juga sebab tak dapat membantu rakan-rakan sekerja saya untuk tolong, untuk jadi volunteer, jaga pelajar. Tak silap saya ada 70 lebih Tuan Haji kan, pelajar-pelajar yang terkandas di sini. Iya, ada ramai. Yang 72 orang itu adalah yang berada di Kamsis. Tapi sebenarnya masih ada lagi pelajar kita yang terperangkap di rumah-rumah sewa, di rumah-rumah saudara, macam tu. So kita ambil tanggungjawab semua. Yang di rumah sewa kita menghantarlah barang-barang basah, barang-barang kering. Kalau di asrama kita masaklah untuk pelajar-pelajar yang di sini. Iya. So itulah, tiap-tiap hari, walaupun pada ketika itu tiap-tiap hari pun saya ada di bilik gerakan lah untuk membantu. Sebab nampak selalu gambar-gambar yang selalu di-upload di grup, muka-muka Tuan Haji, banyakkan KJHP. Sekarang sebab Tuan Haji dah beralih kepada TPSA, ada KJHP yang baru, iaitu Encik Mazrul. Alhamdulillah, dia pun sama juga, selalu turun badan juga macam Tuan Haji juga. Alhamdulillah. Tuan Haji, dah banyak lebar kita tahu antara perbezaan antara TPSA dan juga KJHP. Kita dah dapat macam mana peritnya, macam mana susahnya yang dipikul oleh Tuan Haji. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita ke soalan yang pertama tentang tajuk kita hari ini, iaitu COVID merubah norma hidup JLPT. Yang pertama Tuan Haji, apakah tindakan yang dilakukan pertama-tama sekali yang dilakukan oleh pihak atasan atau HCP sendiri untuk apabila mendengar soal PKP ni pada yang telah dilaksanakan 18 Mac yang lepas? Apa tindakan yang pertama yang dilakukan? Tindakan yang pertama yang seperti apa yang sedia yang kita buat di sini kan, yang you lalui sekarang dalam PMP pun sekarang PMP dalam talian. So kita laksanakan apa yang diarahkan oleh JPPKK, kita laksanakan. So dalam talian, so kita on dalam talian. Dan norma-norma kehidupan kita di asrama, dulunya kita boleh discussion group, berduduk, berkumpulan. Sekarang ni kita kena ikut norma baru dengan macam dulu tak ada mask, sekarang ada mask, dulu dekat-dekat, sekarang kan jarak 1 meter. So kita ikut apa yang norma kita telah ditetapkan oleh KMM. Di asramanya, kalau di kafeteria dulu kita boleh makan itu kan, sekarang kita beli bungkus naik atas. Itulah norma kehidupan baru kita. So saya pun mengharapkan semua pelajar patuh, kita support kerajaan untuk kita nak mengatasi masalah COVID ni lah dengan berkesan. So kalau kita tak support, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? So daripada you belajar di dalam kelas, sekarang you belajar di depan
laptop, depan komputer. So, kita kena terima hakikat itu. Walaupun dalam survey ni, saya tu pegang kertas survey yang dibuat oleh Pensyarah Perdagangan dari segi maklum balas berkaitan dengan pelaksanaan PDPDT bagi pelajar semester 2, 3 dan 4. Oh, Ini kesimpulannya ini you sendiri kawan-kawan you yang isi kan, yang kesimpulan yang last sekali saya tengok dari segi menghadiri kuliah secara bersemuka. Okey, 69.70% pelajar nak PMP face to face. sebab kami semester 5 pun walaupun diberi kemudahan untuk datang ke poli, tapi tak dapat face to face tu macam tak nikmat tu Haji. Kalau nak belajar tambah tak faham. Kita orang ni susah nak faham tapi tambah tak faham sebab susah nak tangkap. Itu sangat Ya. sedih. Itulah yang dimaksudkan dengan soalan you tanya saya tadi. Itulah norma kehidupan baru kita. Kita betul, kena betul. sesuaikan dengan norma kehidupan Norma baru kita. Ya. Terus saya mengharapkan you kena terima. So kita kena belajar dengan norma kehidupan baru. Ya. Terutamanya untuk pelajar berkaitan dengan PMP. Itu yang paling penting. Ya. Ini kajian ni. Ini ada kajian. Bagi jabatan perdagangan. Itu saya pegang ni kajian. Ini yang luahan daripada hati lah. Betul, memang luar hati. Kami yang belajar dapat belajar face to face, alhamdulillah tadi memang seronok. Dapatlah tangkap tu dapat soal lecture face to face, belajar dengan kawan-kawan. Tapi ni bila dah online ni kami macam yelah duduk dalam bilik, suasana bilik macam mana kan, macam tiba-tiba hilang. So saya mengharapkan you kena usahalah lebih sikit, belajar lebih sikit. Dan insyaAllah kita mengharapkan COVID-19 ni akan habislah, akan stop. So you boleh kembali kepada keadaan normal macam biasa. Yang sebelum ni kita kenalah rajin basuh tangan, pakai mask di tempat awal. So sama juga yang kita praktikkan dalam PTSS ni. Ya, Tuan Haji. Jadi kita dah dapat penjelasan yang lebih panjang. Satu soalan dia jawab semua. Memang power Tuan Haji. Tuan Haji, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Boleh utarakan? Seterusnya adalah pendapat Tuan tentang pembelajaran online kepada kita. Itulah yang dari segi yang saya cakap tadi, dari segi survey kan, survey luahan itu ni sebenarnya pelajar-pelajar PTSS dia nak 69, hampir 70% nak face to face. Tapi memandangkan sekarang ni COVID, so kita terpaksa lah menggunakan online lah. Dari segi pendapat saya, itulah yang terbaik yang kerajaan minta kita laksanakan. Itulah yang terbaik. So kita kena buat. Dan para pelajar saya mengharapkan kena terima hakikat ni. So untuk bengkel sebelum ni pun itulah kita menghadapi cabaran berkaitan dengan bengkel untuk PMP ni. Kan bengkel perlukan hands on kan. So kita kena akui. So kita mencari kaedah-kaedah berkaitan mungkin dengan kaedah simulasi boleh kan menggantikan. So kita kena cari kaedah lah yang terbaik. Boleh terjawab macam mana? Terjawab. Ya. Sebab tadi pun Tuan Haji dah borak pasal kelas online. Kami hanya utarakan balik saja tentang soalan tu. Baiklah Tuan Haji. Soalan yang ketiga tentang COVID merubah norma hidup PIBT. Tuan Haji, sedia maklum yang Tuan Haji bagi tahu tadi, Tuan Haji telah mentubuhkan bilik gerakan di SSC, iaitu SSC ni adalah Student Information Center yang berada di Kamsis, iaitu Pintu Kamsis. Pendapat Tuan Haji lah, adakah bernas, adakah macam ni, macam mana cakap, berfungsi atau tidak bilik gerakan tu? Saya tubuhkan bilik gerakan di SIC ni sebab saya rasa, bagi pendapat saya, kita punya klien yang perlu dijaga di sini adalah pelajar. So bila di SIC saya rasa kita lebih dekat dengan pelajar. Kita dekat dengan pelajar.
So hampa pelajar siapalah kita? Tak ada pelajar, kami pun tak ada lah kerja kan. Betul. So saya nak dekat dengan pelajar. So dekat dengan pelajar ni, tempat yang paling sesuai ni adalah di SIC. SIC ni bilik gerakan pelajar. So pelajar akan ke situ. Cuma kita buat penambahbaikan lah di SIC tu. So saya memang nak di SIC. Saya nak bekerjasama dengan pelajar. Saya nak rapat dengan pelajar. Dan saya nak jaga pelajar. Saya nak jaga kebajikan pelajar. Kalau di pentadbiran, di sini kan waktu malamnya kan dah semua orang balik. Kalau di SIC kita boleh berfungsi sehingga 24 jam. Betul. So tak ada masalah. Pelajar pun di situ. Pelajar di situ, semua di situ. Dan dekat dengan pelajar. Saya mengharapkan bilik gerakan tu dapat berfungsi dengan sepenuhnya lah. Amin, insyaAllah. Sebab tu hari rasa dah berlangsung 1 hari. Dan hari ni masuk hari kedua. Yang PIM memberi sumbangan makanan. Ya. Kami pun jalan-jalankan ni. Di kesempatan ini saya ucap terima kasih lah kepada pihak JP yang menyediakan makanan semua untuk 2 hari kita di Tamsis, dan semua pelajar kita terlibat dengan makanan percuma ni. Dan selain daripada Yapin, kita pun terima bantuan daripada yayasan Food Bank. Food Bank dengan makanan keringnya. So alhamdulillah lah, banyak juga bantuan yang kita dapat. Terlalu banyak tu. Koperasi pun membantu kita. Okey. Ya, ada lagi soalan? Boleh? Yang keempat, apa tindakan SOP yang telah diambil di PTSS? SOP. SOP. SOP kalau nak cerita pasal SOP ni saya rasa banyak. Cerita sikit-sikit. Yang SOP yang biasa, yang normal yang kita nampak sekarang ni berkaitan dengan pemakaian mask. Okey, pemakaian mask ni memang kita laksanakan, dan kita pun sentiasa memberi kesedaran kepada pelajar dan staf berkaitan dengan pemakaian mask, lalu basuh tangan, guna sanitizer dan penjarakan sosial. Yang tu selalu kita amalkan, dan semua aktiviti tak kira lah kalau ada PMP ataupun ni, semua kita adakan penjarakan sosial, dan kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh KMM. Boleh tak? Boleh. Terjawab sangat tadi. Lepas kami pun, alah, Tuan Haji dah jawab semua soalan tu. Habisan apa soalan? Macam ni? Tu kami ulang-ulang balik soalan yang tadi. Boleh? Boleh. Tak masalah. Baik Tuan Haji. Soalan yang seterusnya berkenaan tentang MPP, iaitu Majlis Program Belajar lah. Okey. Adakah teratur cara MPP mengendalikan para mahasiswa dan mahasiswi ketika PKP lepas? Yalah, masa yang Tuan Haji cakap awal-awal PKP tu. Okey. Untuk MPP, itulah saya kata saya rasa betul kerana MPP di PTSS ni dipimpin oleh YDP yang berkaliber. Betul saya. Dan YDP ni bukannya mengetuai MPP di PTSS, tapi dia mengetuai MPP di satu politeknik Malaysia. Itu yang Bila saya sebut yang satu politeknik Malaysia, you dapat bayangkanlah betul. betapa hebatnya MPP kita ni, YDP kita ni. Betul. So kalau hebat orangnya, bermaksud susun atur kerjanya pun hebat. Iya, memang Terperinci. Dia susun kerja memang cantik, memang okey. Sukarelawannya pun buat sepenuh hati. Sedangkan sukarelawan MPP ni ada berpeluang untuk balik, tapi dia orang sukarela tunggu di sini, berkorban untuk pelajar, susun jadual makan, minum, pelajar terjaga, kebajikan, perubatan. So saya rasa seronok. Saya pun rasa tu yang saya tiap-tiap hari saya berada di sini tu. Datang hari raya pun, kalau you tahu hari raya pertama, hari raya yang kedua, masih ada pelajar di PTSS ni. Ya, tengok student daripada Sabah. Daripada Sabah. Itu yang Sabah itulah hari pertama selepas ni
selepas hari sembahyang raya tu saya terus datang ke sini, saya tengok makan minum, saya pernah berraya bersama-sama pelajar saya pun sedih tengok. Betul. So apa yang kita mampu buat, saya buatlah yang terbaik lah. So sekali lagi lah saya ucap terima kasih kepada APP yang susun kerja sukarelawan dengan teratur, dengan baik. Ya? Boleh. Boleh. Ya, Kita cengang sekejap. Saya ni kan masa saya salah seorang ahli pada APP juga. Diorang buat video raya tu sebuah saya tu Haji. Ya. Saya kat rumah, diorang dekat poli, diorang buat video. Allah, kenapa lah video raya tu Haji? Ya Allah, sedih saya tak. Tengok diorang. You bayangkanlah apa yang pelajar Sabah beraya di sini. Betul. Ten tu dia orang dah beli pun tiket balik kan. Tapi tak boleh balik kan, sebab COVID itulah kehidupan kita berubah. Dulu sebelum tu bila saya tanya tak pernah pun beraya dekat luar di perantauan. Ini first time beraya di perantauan kan. Berasa itulah kehidupan kita kan, kena berubah daripada semasa ke semasa. Okey, ada apa Rizal? Ada bagian awak? Encik, yang tadi dari jadual ni kita dapat kebanyakan pelajar mereka ingin balik ke poli dengan pembelajaran face to face. Adakah masalah yang terhadapi kepada mereka apabila mereka online kelas? Masalah yang apa mereka hadapi semasa online kelas? Okey. Yang saya disurvey ni sebenarnya dia banyak yang kita tanya berkaitan dengan pelaksanaan TMP secara online. Dan di sini saya tengok dari segi isu-isu lah yang dihadapi semasa PDP online ni. Okey, saya dapat mengikuti pembelajaran atas talian walaupun mempunyai kekangan teknikal. So setujunya 38%. Maksudnya sikit saya setuju kan. Bermaksudnya kita faham, di pihak PTSS faham pelajar-pelajar kita di luar sana banyak kekangan berkaitan dengan online ini. Terutamanya dari segi dalam bahasa kampungnya internet lah. Itu penting. Kita faham, tapi itulah yang hakikat yang kita kena terima. Sebab PMP ini kita perlu teruskan. Kita perlu teruskan. Seperti sarana kerajaan online, so kita kena sedialah ke arah itu. Dari segi survey kita ini memang pelajar tak bersedia dari segi PMP online. So ada banyak kekangan-kekangan isu-isu yang kita ni. Saya mempunyai motivasi untuk belajar atas talian demi mendapatkan pencapaian dan prestasi terbaik dalam akademik. Yang paling banyak cuma 43.3% saja yang setuju. Kaitan dengan soalan yang tadi, PDP-BT berupaya mengukuhkan keberkesanan pembelajaran saya. Di sini tulis pelajar kita jawab tidak pasti adalah 40.90%. Tinggi. Yang sangat setuju cuma 13% saja. Betul sikit tadi. Selalu sikit. Kita faham daripada survey ni, kita pun faham. So kita cuba mengatasilah masalah-masalah yang pelajar hadapi. So Lara sangat prihatin lah berkaitan dengan perkara ni. Sebab tu kita di sini apa yang kita buat, yang mana pelajar menghadapi masalah internet di rumah. So kita galakkan pelajar datang masuk ke asrama, sebab PTSS sekarang ni walaupun dulu internet, you faham kan, internet di asrama ni sekarang kita kena adakan wifi. Kita cuba dapatkan yang terbaik di asrama supaya you dapat menjalankan PMP ni dengan berkesan. Yang masalah tadi ni sebab di kampung-kampung internet, kita jemput datang ke asrama, duduk di asrama, belajar di asrama. Tetapi masih online. Cuma kita sediakan kemudahan wifi tu dengan lebih berkesan lah, lebih okey dan percuma untuk kebajikan pelajar-pelajar kita. Itulah daripada survey ni, kita buat tindakan itulah
Memang berbaloi sangat lah Tuan Haji. Ingat kalau student-student PTSA memang boleh lah. Beruntung sangat sebab kita bayar RM60, Ya. dapat wifi, dapat bilik. Ya. Memang kelengkapan lengkap sangat lah RM60. Alhamdulillah memang memang rendah sangat. Kalau kita tengok dekat IPT lain ada yang ratus-ratus, ada yang atas 60. Kita yang paling rendah Tuan Haji. Ya. Terkejut je tahu. Cuma kita kena korban lah daripada duduk di rumah makan sedap-sedap. Itu saya. Cuma berkorban untuk itulah perjuangan kita selama 3 tahun untuk dapatkan diploma. Tapi insyaAllah setiap pengorbanan nanti akan ada hasilnya. Tapi perlu berkorban. Korban sekejap. Kalau mampu kan. Boleh Boleh. Tuan Haji, soalan ni hangatlah sangat. Yang kawan-kawan saya tolonglah tanyakan. Soalan ni. Saya pun berharap juga ni. Adakah peperiksaan akhir dijalankan seperti biasa Tuan Haji? Semasa lepas kita tak ada peperiksaan lain. Kita buat kepada ni lah. Soalan-soalan daripada lecturer. Macam mana dengan semasa ni? Okey, ini melibatkan dasar lah. Maaf tadi ya. So sekarang di PTSS ini, kita masih menunggu keputusan daripada JPTKK berkaitan dengan peperiksaan akhir. Untuk masa sekarang, seperti yang kita tetapkan pada awal-awalnya dulu, kita tetapkan peperiksaan akhir ini adalah face to face. Tetapi untuk masa sekarang ni kita tetapkan yang tu. Tetapi dia akan ada perubahan. Menunggu apa yang akan Kita menunggu arahan. Tapi kita mengharapkan keputusan daripada JPTKK ni memikirkanlah kaitan dengan kebajikan pelajar kita ni. Kami tak mengharapkan sign online tadi. Kami mengharapkan lebih kepada final exam paper. Sebab nak merasakan tu. Lain dia macam tak puas tadi. Tak puas nak face to face juga. Tak kira lah PXA ke apa, nak face to face juga. Tapi tak apa, kita tunggu keputusan daripada JPTKK. Baru ni JPTKK dah buat survey kepada semua politeknik Malaysia berkaitan dengan final exam ni. So saya tak boleh dedahkan lah hari ni keputusannya sebab saya pun tak tahu keputusannya. Okey, surprise lah. Kejutan. Kejutan. Tunggu lah. Boleh. Tak lama lagi, sekejap lagi. Lagi 9 lagi. 1 bulan macam ni. 1 bulan sekejap. Nanti kita umumkan. Okey. So harap okey lah. Tapi saya yakin dengan JPTKK lah. Baiklah Tuan Haji. Boleh lah saya macam tu lah. Boleh. Kami Haji nak tahu daripada keputusan Tuan Haji macam mana. Pihak Tuan Haji macam mana. Pihak pengurusan sekarang ni masih keputusan yang lama lagi. Masih ditekan. Tapi kita menunggu keputusan daripada JPTKK lah. Baik, boleh. JPTKK itu tahu apa? Jabatan JPTKK yang College Community JPP yang depan tu lupa. Politeknik. Dan College Community Okey. Kita tunggu. Okey. Boleh tak masyaallah. Tak siap saya JPTKK Nazmi pun mewakilinya juga kan Tuan Haji? Ya. Ada dia pegang sebahagiannya. Sebahagiannya juga ada dia. Wakil. Baiklah Tuan Haji, dah sampai kat penghujung dah. Kita punya perbincangan, kita punya borak bicara santai ni. Soalan yang terakhir lah Tuan Haji. Bicara santai. Bicara santai. Santai-santai je. Bagaimanakah aktiviti-aktiviti yang telah diluluskan oleh pihak atasan? Yang kita tahu contoh macam kembara TTSS yang kita orang buat Petroid tu. Macam mana yang pada Tuan Haji ditangguhkan atau diteruskan Tuan Haji? Untuk program-program yang di dalam PTSS, untuk yang kita terima arahan daripada KBT bahawa ni memang kita terpaksa stok semua lah. Kita kena stok semua yang sebelum ni kita laksanakan aktiviti kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Bila kita menerima satu arahan untuk stok, kita stok. Buat masa sekarang ni kita stok lah semua aktiviti yang melibatkan perhimpunan pelajar. Kita tak ada langsung aktiviti. So kita mengikut arahan KMM. Kalau yang sebelum-sebelum ni kita buat aktiviti mengikut SOP yang telah ditetapkan.
saja kita saja. Kita tak Tak melibatkan orang- orang-orang. Tak, orang. kita tak. Kita Yalah, dalam saja. buat aktiviti kita kat dalam je, Ya. belajar kurang. Iya. Nak buat yang FYP student event pun nak buat tak ada sambutan, kira sebab pelajar tak datang. Ya. So nak tak nak diorang kena buat benda yang lain. Kita kena ikut, kita kena terima kita. Itulah gaya kehidupan baru kita di PDSL. Nombor baru. Norma baru kita jaga kita. Baik insya-Allah. Baik, ya lagi tu. Lah, alhamdulillah itu saja Tuan Haji. Soalan-soalan kita Tuan Haji pun dah jawab sepenuhnya. Satu soalan jawab semua. Tuan Haji, Ya. sebelum kita akhiri program kita, apa bicara santai kita orang adalah cinta hati sedikit untuk Tuan Haji. Saya juga. Sikit je. Saya pun nak bagi juga ni. Saya nak bagi apa maklum balas pelaksanaan TNT untuk pelajar semester 2 dan 3 untuk juga rujukan. Boleh. Nak buat laporan untuk kita orang boleh. Terima kasih Tuan Haji. Dalam ni semua. Ni daripada kami Tuan Haji. Tak Oh, seberapa tapi adalah. Ini pun beli yang ni terkejut juga. Oh, boleh jual macam ni. Gawak. Oh, saya tak perlu yang ni. You just mind kat saya pun okey. Tak apalah Tuan Haji. Ni cinta hati daripada kami. Biasa je. Adalah sikit. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Baik, terima kasih. Baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu saja daripada kami. Saya Zulfian Syah bin Syafwa. Saya Eng Jing Chen. Ini saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi ya? Tengah hari. Bye. Boleh Tuan Haji? Okey lah. Terima kasih Tuan Haji. Okey.